Baiklah, kita kembali dalam sesi Kopi Tiam RT for All. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Salam perpaduan kepada anda yang terus memberikan komen di kawasan komen kita. Thank you so very much. Thank you. Terima kasih di atas sokongan anda daripada kawasan rukun tetangga dari seluruh Malaysia. Baiklah, kita akan mengupas cerita-cerita champion pada hari ini. Perkongsian kisah kejayaan antara KRT yang telah menerima anugerah sebentar tadi ya. Jadi susur daripada majlis anugerah kita, iaitu kami baru saja melancarkan plan pemerkasaan kepimpinan komuniti Rukun Tetangga 2021. 10 tahun ya plannya sehingga 2030 dan juga anugerah perdana Rukun Tetangga tadi. Sekali lagi syabas kepada pemenang keseluruhan kita daripada Taman Pandan Mewah. Itu dia KRT Taman Pandan Mewah. Syabas, 50,000 menjadi rebutan mereka. Jadi kita akan berkongsi kisah-kisah kejayaan bersama dengan 4 jemputan yang akan bersama kita secara maya. Jemputan pertama, kita bakal menjemput Tuan Haji Ramli bin Tawil daripada KRT Taman Intan 2 Keluang Johor yang juga merupakan pemenang anugerah projek ekonomi Rukun Tetangga terbaik. Kita nak korek sikit rahsia kejayaan beliau. Juga kita bakal menjemput jiran muda terbaik iaitu Cik Estefania binti Nain yang merupakan setiausaha jiran muda KRT Tempasak di Papar, Sabah. Dan KRT Tempasak telah pun memenangi anugerah jiran muda terbaik dan pengerusinya Encik Danielson telah menerima anugerah tadi. Tapi insya-Allah Cik Estefania akan bersama kita untuk berkongsi kejayaan program mereka. Jemputan ketiga, kita bakal menjemput Puan Nuraidah binti Muhammad Yassin, iaitu antara tenaga pengajar di guru tarbika perpaduan terbaik. Mereka telah memenangi kategori ini daripada Taman Cengal Seremban. Terima kasih kerana bersama-sama kita. Dan akhir sekali kita menjemput champion utama, iaitu Tuan Haji Abdul Hafiz bin Muhammad Noor yang merupakan pengerusi KRT Taman Pandan Mewah Hulu Langat Selangor, memenangi Rukun Tetangga yang terbaik dan juga juara keseluruhan. Apakah rahsia kejayaan bagi KRT ini? Kita kupaskan bersama-sama. Jadi alhamdulillah bersama-sama kita semuanya dah pun bersedia. Assalamualaikum Tuan Haji Ramli. Assalamualaikum Cik Estefania. Apa khabar Puan Nuraina dan juga Tuan Haji Abdul Hafiz bersama-sama kita ya. Kalau dengar saya dengan jelas, sila letakkan thumbs up untuk saya. Bagi saya thumbs up. Alhamdulillah, alhamdulillah. Okey, kita mulakan dengan Tuan Haji Ramli bin Tawil ya, iaitu daripada KRT Taman Intan 2. Beliau merupakan pengurusi KRT tersebut, memenangi anugerah projek ekonomi Rukun Tetangga terbaik. Oleh itu, Tuan Haji Ramli boleh ceritakan sikit apakah projek anda yang dibawakan di Taman Intan 2 ini? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera dan salam perpaduan. Izinkan saya lebih dulu untuk mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah berusaha sehingga membawa kejayaan pada pagi ini. Dan sebenarnya untuk KRT Taman Intan 2, projek yang kita usulkan adalah projek ekonomi agro KRT, iaitu kita ada menanam berbagai jenis sayur-sayuran, benih herba, dan juga kita ada juga menjual peralatan pertanian, baja dan juga pelbagai keperluan-keperluan asas petani. Baik. Alhamdulillah, terima kasih di atas perkongsian Tuan Haji. Kita nak tahu juga proses dan promosi dan pelaksanaan projek ekonomi ini. Apa tu, saya sangat kagum sebenarnya macam mana Tuan Haji menggambling tenaga penduduk setempat untuk menjayakan projek ini. Jadi boleh ceritakan proses ni sikit. Susah ke nak minta kerjasama daripada penduduk setempat? Sebenarnya kalau untuk kita nak membuat benda yang paling utama, paling penting sekali adalah kerjasama lah. Jadi untuk itu kita telah pun memberikan kerjasama seluruhnya pada projek ini, iaitu kita dengan yang pertama sekali iaitu kita akan membuat pengorbanan
pengorbanan yang paling penting dia. Jadi ini adalah kunci kepada kejayaan bagi pada kita lah. Jadi di antara dorongan-dorongan yang kita beri kepada warga ataupun ahli KRT yang bersama-sama dengan kita adalah kita memberikan galakan untuk kita merasai bahawa KRT itu adalah milik bersama. Jadinya sebab ini kerja sukarela, kerja untuk komuniti, maka yang paling tahap sekali adalah kita menanamkan semangat yang bahawa KRT itu adalah milik kita bersama. Jadi bila perasaan tu ada, maka segala yang kita usahakan akan mendapat sambutan daripada warga lah. Dan yang kedua, restu, iaitu macam ni lah, apa yang kita buat tu semua sekali telah mendapat persetujuan daripada semua. Jangan kita buat sok sendiri, kita buat macam sekali jadi orang tak setuju, maka mungkin benda tu tidak akan menjadilah. Jadi yang kedua yang perlu. Dan yang ketiga macam yang saya katakan tadi adalah pengorbanan masa, wang ringgit, tenaga semua sekali. Jadi kalau dapat kita jalinkan, maka apa yang akan kita ranjangkan insya-Allah akan berjaya. Jadi apa kita boleh cakap kat sini, kalau syok sendiri semuanya tak jadi, begitu. Yeah. Bukan saja bercucuk tanam tapi tanamkan semangat juga, itu yang penting ya. Ya. Alhamdulillah. Yang kali yang macam saya cakap tadi lah, biar kita rasa bahawa KRT itu kita yang punya. Betul. Tapi mulut dia mesti manis juga kalau kita nak minta pertolongan daripada penduduk setempat ni. Jadi nak bertanya juga kepada jemputan-jemputan kita yang lain. Jadi nak ucapkan tahniah juga kepada KRT Kampung Tempasak, Cik Estefania bersama kita. Apa khabar Cik Estefania? Terbaik, orang Sabah memang terbaik, bah. Bagus ni. Jadi sebagai setiausaha jiran muda untuk KRT Tempasak ya. Jadi boleh ceritakan sikit apakah program yang dibawa untuk anak muda? Apakah strategi untuk menawan hati anak-anak kecil? Jiran muda KRT Kampung Tempasak ni kami sebenarnya berfokus kepada kebudayaan dan kesenian yang terdapat di negeri Sabah, dan kami mengangkat kebudayaan masyarakat kaum Kadazan. Belia-belia kami ataupun jiran-jiran muda kami terlibat dengan persembahan tarian tradisional dan juga kebudayaan. Jadi cara strategik kami, macam mana kami ingin menarik minat para belia adalah, pertama sekali ialah penglibatan secara keseluruhan. Maksudnya kami mendekati kami punya jiran muda, belia-belia lah semua. Kami mendekati mereka, mengenali mereka, sebab saya percaya dengan mendekati mereka dengan lebih mendalam, itu adalah salah satu cara kami untuk menarik perhatian penglibatan jiran muda kami. Saya tabik hormat sebab saya cakap terang-terang ya, bukannya mudah untuk mendapat sokongan daripada anak-anak muda. Dan soalan ni saya buka kepada semua jemputan-jemputan kita ya. Untuk kita mendekati diri kepada anak muda berbanding dengan mereka yang telah pun veteran, telah pun berumah tangga dan sebagainya. Jadi, adakah anda semua menghadapi kesukaran yang sama untuk menambat hati anak muda masuk ke rukun tetangga? Bagaimana? Kalau kita boleh mula dengan Cik Estefania dulu. Ya, cabaran untuk melibatkan golongan remaja terutamanya sangat susah. Kami menghadapi pelbagai cabaran sebab dengan media, dengan peredaran masa pada masa dunia sekarang ni, kebanyakan golongan remaja mereka lebih gemar dengan peredaran teknologi, main contohnya gadget. Bermain gadget, lebih kepada aktiviti seperti yang bukan melibatkan kepada memartabatkan kebudayaan dan tradisional. Itu jauh sekali, sangat susah untuk kita cari generasi tersebut. Dan bagi kami di kampung kami sendiri pun ada juga cabaran dia, tetapi dengan sokongan dari
ahli-ahli jiran muda, bukan saja jiran muda tetapi juga daripada KRT kami sendiri, KRT Indo kami perlahan-lahan bawa remaja-remaja kami untuk mendekati ataupun melaksanakan aktiviti-aktiviti yang berfaedah, mendatangkan manfaat. Bagus. Terima kasih diucapkan kepada Setiausaha Jiran Muda, Cik Estefania. Jadi kita teruskan wawancara kita bersama dengan Puan Nuraidah binti Muhammad Yassin, iaitu guru tabika perpaduan terbaik. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Hari ni dah makan masak lomak belum tengah hari? Jadi kita nak terus membawa kepada isu mencetus semangat anak muda. Jadi kalau Setiausaha Jiran Muda kita, Cik Estefania mempunyai kesukaran untuk membawa remaja, bagaimana pula dengan anak-anak kecil? Maklumlah guru tabika. Jadi apakah strategi Puan untuk menggambling tenaga bersama-sama dengan ibu bapa mungkin? Tolong cerita sikit dengan kita. Okey, terima kasih. Macam kami di peringkat tabika, macam saya lah dengan anak-anak kecil yang seusia 4, 5 dan 6 tahun, memang kita tak nafikanlah penggunaan gadget ni memang dewasa memang top lah, memang popular kan. Tapi saya sebagai pendidik, saya akan cuba berada bersama dengan mereka, bersaing. Kalau gadget tu kita tukar kepada satu PDP ataupun bahan batu mengajar yang boleh membuatkan mereka lagi berminat sehingga meninggalkan gadget tersebut. Tapi taklah dengan sokongan ibu bapa kan. Tanpa ibu bapa memang benda ni takkan memang sukarlah untuk kita bawa. Sebab tahulah anak-anak kecil, dia punya minat dia cuma 5 minit saja kan untuk perempuan. Kalau gadget tu sampai 2 jam pun dia boleh. Jadi boleh tak kita katakan sokongan daripada ibu bapa, dan bukan saja ibu bapa ya, kepada ahli-ahli komuniti walaupun tak ada anak, adakah ia penting untuk membawa mereka to be invested sekali? Ya, betul. Memang kita perlukan pelibatan semua. Dari segi komuniti, dari segi masyarakat sekeliling lah. Kalau tak ada tu memang sukarlah kan. Dan sekarang kita memang ucapkan syukurlah kerana ada TV7 yang TV didik tu kan. Ia juga banyak membantulah. Alhamdulillah. Macam kata Mak Saleh, it takes a village to raise a child. Samalah juga di sini ya. Satu kampung kena gambling tenaga untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anak muda kita. Jadi syabas. Sebenarnya satu lagi, Cik Nas, sebenarnya kan kita kena pastikan disiplin anak tu dari awal. Disiplin. Mendisiplinkan, mendisiplinkan anak-anak dari awal. Elakkan juga daripada gadget tu kan. Syabas, ada sukarelawan yang masih menerapkan disiplin untuk anak-anak kita. Sangat penting buat anak-anak zaman sekarang ya. Jadi kita terus kepada jemputan kita yang keempat, yang merupakan juara utama. Tahniah, kita semua berikan tepukan untuk Tuan Haji Abdul Hafiz dan juga KRT Taman Pandan Mewah. Itu dia pemenang utama. Tadi beri ucapan pun malu-malu kucing Tuan Haji kita. Jadi boleh tak kita bertanya sedikit tentang rahsia kejayaan Tuan Haji? Apakah kesukaran yang paling ketara untuk membawa KRT Tuan Haji ke depan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DJ Nas yang saya kasihi dan sahabat-sahabat yang berjaya, tahniah kepada semua. Alhamdulillah, sebenarnya kita bersyukurlah tanpa kita duga kita boleh memiliki kejayaan pada hari ini. Dan saya ambil kesempatan juga sebelum DJ Nas nak beri sikit penghargaan kepada Kementerian Perpaduan. Pada saya, anugerah perdana ini merupakan adalah anugerah julung kali diadakan. Tapi alhamdulillah kami penerima pertama itu yang kami risau nak mempertahan DJ Nas. nak mencuba untuk menang, bukan isunya selagi kudrat ada kita usaha, tapi nak mempertahankan kemenangan itu satu cabaran yang paling hebat pada kami. Itu dia. Dan saingan ni pun hebat juga ya Tuan Haji. Ya, jelas. Jadi sebenarnya dia balik kepada asas. Sebenarnya kami ini tidaklah sehebat mana. Tak ada rahsia di antara kami. Apa rumusan rupakan. Apa yang penting ialah asas dia. Sebab rukun tetangga ni bukan dijalankan oleh orang perseorangan, tapi lebih kepada kerjasama antara satu sama lain. Tapi untuk mencetuskan asas yang kokoh, saya sebagai yang diamanahkan untuk memimpin rukun tetangga ni sudah hampir 15 tahun di Jenas. Wow. Jadi
satu jangka waktu yang orang kata cukup untuk saya mendalami, memahami susun galur alur tuju yang sepatut mana arah kita nak halakan objektif sebenarnya pergerakan rumah tangga di kawasan kami. Jadi sudah pastinya. Boleh tak saya tanya, adakah ini antara rahsia Tuan Haji 15 tahun menjadi sukarelawan? Macam-macam asam garam yang telah dirasai. Ya, dia jadi sebab sebenarnya apabila kita dibagi peluang untuk memimpin, kita manfaatkan setiap waktu yang ada dan setiap cabaran itu sebagai pelajaran baru pada kita untuk berdepan dengan misi-misi yang kita tak sangka apa akan berlaku nanti. Jadinya kalau saya ambil contoh di Jenas, kalau nak melakukan satu perjalanan, dia nak dibagi tempoh 15 tahun. Jadi perkara asas yang Diniza kena buat adalah bersepakat dengan keluarga. Muafakat bersepakat keluarga Maksud saya, keluarga tu pada saya adalah ahli jawatan kuasa saya. Jadi kita mesti ada persepakatan. Yang kedua, kita mesti tahu hala tuju kita. Jadi nak balik Melaka katakan. So tapi perjalanannya 15 jam, Dijenas dia seorang bawa kereta. Jadi Dijenas kena set kepala tu, apa berlaku Dijenas akan kemudi kereta ni sampai ke pelabuhan yang dituju. Kedua. Yang ketiga, perancangan kita, kenderaan kita. Kenderaan kita tu kalau saya sebagai pengurusi KRT itu adalah kenderaan saya. Di Jenas kenderaan adalah kereta yang dia nak bawa. Jadi kita ada persepakatan dari awal, kita ada hala tuju kita dan kita ada kenderaan yang kita nak naiki untuk menuju kepada objektif kita. Jadi dalam Sila. Jadi saya boleh interrupt, jadi saya boleh dapat idea baru. Oh begitu. Jadi untuk apa yang saya dapat sini, misi dan visi yang jitu harus dipupuk untuk jawatan kuasa mengecapi kejayaan. Tapi di sini saya nak tanya bukan saja kepada Tuan Haji tapi kepada semua ahli-ahli panel yang ada kat sini, mana satu lebih penting? Seorang pengerusi yang berwibawa atau ahli-ahli jawatan kuasa yang tidak berbelah bagi? Mana satu lebih penting buat anda? Kita mula dengan Tuan Haji Ramli dulu, macam mana? Terima kasih atas soalan tersebut. Jadi yang pada saya lah, kedua-dua lah. Dua-dua. Mana satu lagi penting? Mana satu lagi penting? Ahli jawatan kuasa yang ada, kalau nak dikira memang penting lah. Tapi pengurusi juga main peranan. Kalau pengurusi tak main peranan yang sewajarnya, maka ahli jawatan kuasa pun akan ambil sambil lewa lah. Jadinya pada saya kedua-dua lah. Kalau yang peranan naik yang penting memang ahli jawatan kuasa lah. Kerana sebab dia yang menggerakkan. Cuma kita ni sebagai pemandu. Jadi macam saya lah. Saya pun sejak daripada KRT sampai Tahun 2 ni tubuhkan hingga sekarang ni. Dah lebih kurang dalam 6 tahun lebih. Wah, saya veteran. juga sebagai pengurusi daripada mulanya. Dan memang yang paling penting sebagai pengurusi kena ada jalinan kerjasama di antara semua lah. Yang tu yang manis. Lepas tu kita kena bertolak ansur. Satu lagi memanglah sebagai pengurusi kita kena dengar apa keluhan, apa masalah. Jadi kita kena selesaikan bersama dan secara mufakat, secara bermusyawarah lah. Jadi Dan bila dengan sesuatu sabar. tu dapat kita terapkan, suatu tu kita dapat garapkan, insyaAllah apa yang kita rancang akan mendapat tujuan bersama. Amin. Itu pandangan saya lah. Terima kasih Tuan Haji, terima kasih. Macam mana pula dengan Cik Estefania, seorang yang lebih muda dan mungkin lebih idea, mana satu yang lebih penting? Okay, bagi pendapat saya sendiri, paling penting ada ahli jawatan kuasa yang bekerjasama. Sebab jika salah seorang daripada kami ada terlalai, kami boleh menyedarkan antara satu sama yang lain. Jadi bagi pendapat saya itu kerjasama antara ahli itu sangat penting. Sebab sebenarnya pengerusi memainkan peranan yang sangat penting juga. Tetapi bagi saya tanpa kerjasama ahli jawatan kuasa jiran muda, kami tidak akan dapat bergerak dan menganjurkan pelbagai aktiviti yang telah kami laksanakan sebelum ini. Terima kasih Cik Estefania, jujur dan telus jawapan anda. Bagaimana pula dengan Puan Nuraida kita? Mana satu yang penting?
Okey, macam saya di Tabika Perpaduan kami memang pentingkan pelibatan jawatankuasa lah. Sebab pengurusi ni kita kata dia boleh merancang apa saja yang dirancang. Tapi jika tak ada sokongan daripada bawahan, tak mungkin satu program atau aktiviti yang kita nak laksanakan akan dapat dilaksanakan dengan sempurna. Jadi pada saya kalau diikutkan memanglah Pak kata Tuan Haji Ramli tadi, memang dua-dua penting. Tapi yang paling penting kita perlukan orang bawahan kita. Bagus. Sokongan daripada mereka yang buatkan kita bersemangat untuk melaksanakan semua aktiviti. Bagus. Alhamdulillah. Tapi nampaknya Tuan Haji Abdul Hafiz kita terputus ketika. Tak apa, kita tunggu champion kita kembali semula. Sementara itu, kalau saya boleh ulaskan bagi pendapat Tuan Haji Ramli, dua-duanya penting. Tapi untuk kedua wanita kita dalam panel, mereka merasakan bahawa ahli-ahli jawatan kuasa yang mantap juga amat penting ya. Jadi macam mana ni kalau pengerusi yang kurang berwibawa, dia ada kereta yang cantik tapi tak pandai bawa kereta. Kalau jawatan kuasa pula tak power, pengerusi dia, pengemudi dia hebat tapi kereta dia korok begitu. Jadi insya-Allah dengan terus menggambling tenaga bersama-sama dengan komuniti untuk mencapai impian-impian setiap KRT ya. Jadi satu lagi soalan yang saya ingin bertanya lah. Dari segi perpaduan sesama komuniti, dari segi kepelbagaian juga ya. Bagaimana anda semua menyelesaikan masalah-masalah yang bergantung kepada budaya atau pemahaman yang berbeza? Apa rahsia di sini? Silakan. Tuan Haji mula dulu. Sila. Untuk KRT Sampaitan 2, penglibatan semua warga, maksud saya semua kaum yang ada dalam KRT Sampaitan 2 ni memang agak sukar untuk kita melakukannya. Tapi walau bagaimanapun, bila saya ada buat projek ekonomi, projek agro KRT ni, kita ada menjual produk tersebut kepada semua warga dengan harga yang memang murah di luar daripada pasaran. Jadi dengan adanya pasar pagi yang kita buat dan pasar-pasar yang kita pasarkan barang-barang kita, walaupun dia tak ada bersama dengan kita, tapi untuk sekarang ni berbagai kaum yang ada dekat Taman Intan ni telah datang untuk membeli. Jadi walau bagaimanapun, jadi kurang-kurangnya walaupun dia tidak bersama dengan kita sebagai jawatan kuasa yang menggerakkan projek ekonomi, tapi dengan kehadiran dia untuk membeli barang-barang yang kita memberi apa-apa jenis barang, benda-benda pokok, itu juga adalah merupakan satu jalinan kerjasama antara semua kaum yang ada di Taman Intan. Jadi satu strategi yang bernas ya. Kalau kita lihat tak kira bangsa lah, Melayu, Cina, India, Kadazan dan sebagainya, kalau harga tu murah dia pasti akan datang. Jadi menggunakan strategi harga murah untuk menyatu padukan kaum. Alhamdulillah. Satu strategi yang sangat bernas. Bagaimana pula dengan dua wanita kita yang lebih cenderung kepada anak-anak muda dan juga remaja ya? Apakah masalah-masalah utama dari segi kepelbagaian dan juga penyatuan atau perpaduan? Boleh mula dengan Cik Estefania dulu. Okey, cara untuk kami mengatasi masalah, cabaran lah. Cabaran kalau cakap kepelbagaian budaya dan agama adalah sebagai contoh di kampung kami terdiri daripada pelbagai kaum dan juga bangsa. Jadi contohnya kalau macam perayaan hari raya bagi kawan-kawan kami ataupun ahli-ahli jiran muda kami yang menyambut perayaan hari raya, kami akan mengadakan hari raya open house untuk diorang sebab majoriti di kampung kami berbangsa Kadazan Dusun iaitu beragama Kristian, tetapi kami tidak pernah meninggalkan sambutan hari raya. Begitu juga dengan kami kalau masa pesta Christmas sambutan hari Natal, mereka juga akan berkunjung mengunjungi rumah kami semua dan begitu juga dengan perayaan utama masyarakat kaum Kadazan di Sabah iaitu perayaan Pesta Kaamatan. Kami akan bersatu padu untuk menganjurkan satu sambutan perayaan
Pesta Keamatan. Jadi melalui sambutan perayaan Pesta Keamatan tersebut, kami bekerjasama. Kami tanpa mengira pelbagai kaum dan agama, kami akan turun padang bersama-sama dari mengatur atau cara program. Jadi di sana cabaran kami untuk dalam konteks kepelbagaian budaya itu dapat diatasi lah. Bagus, Tadau Takazo do Kamatan begitu. Dan Ya. saya sangat teruja dengan negeri Sabah sebenarnya. Actually, it's my favorite state kalau kita cerita pasal perpaduan tidak mengenal warna kulit, tidak mengenal agama dan sebagainya, semua bersatu padu dan berkongsi pengalaman ya. Itulah dia kunci kejayaan buat KRT anda. Jadi tahniah Cik Estefania, thank you for sharing that. Really appreciate ya. Jadi untuk Puan Nuraida pula yang lebih cenderung kepada anak-anak kecil ya. Jadi mungkin untuk kita kanak-kanak ni sangat innocent begitulah. Mereka tak tahu, tak kenal akan keperbezaan dan sebagainya. Jadi mungkin cabaran Puan Nuraida lebih kepada ibu dan bapa, boleh ceritakan sikit tak? Okey. So macam kami di Tabika, yang pertama sekali kita kena terapkan nilai budi dalam diri kanak-kanak, iaitu perlu ada sikap hormat menghormati. Yang mana bila mereka ada perasaan hormat menghormati ni, jadi bila mereka bercampur dalam satu kelas, sebab saya lebih pada Tabika lah ya, Dinas ya. Jadi bila kita berada di dalam Tabika, mereka akan bergaul tanpa mengira siapa dia, siapa itu, siapa ini. Dan kami juga ada dari segi PDP yang bertema yang mana tidak ada kebudayaan lah. Walaupun kadang kita kekurangan ke apa ke, tapi bila macam perayaan macam tadi kan Cik Estefania cakap tu, bila ada perayaan contoh macam tempoh hari, kami ada sambutan tahun baru Cina baru-baru ni contohnya. Dari segi PDP kami menjalankan dengan membuat satu kad ucapan bersama keluarga, memberi ucapan kepada seluruh masyarakat yang menyeraikannya. Syabas. Macam tu. Syabas. Ya betul. Jadi anak-anak kita pun mengenali perayaan yang berbeza, kenali perbezaan itu dari awal ya. Alhamdulillah. Tuan Haji Abdul Hafiz dah kembali bersama-sama kita. Alhamdulillah. Terima kasih di atas perkongsian Puan Nuraida. Tuan Haji Abdul Hafiz, kita sedang bercerita tentang cabaran yang dihadapi oleh setiap KRT bila kita cerita pasal kepelbagaian dan penyatuan atau perpaduan di kawasan-kawasan anda sendiri. Apakah cabaran utama dan apakah strategi untuk menghadapi cabaran ini, Tuan Haji? Silakan. Terima kasih, minta maaf terlebih dulu ada masalah teknikal. Tak ada masalah. Okay. Sebenarnya seperti mana yang telah mengalami, memang apa saja yang kita akan buat, kita akan berhadapan dengan cabaran. So yang pastinya dalam situasi begini, kita seharusnya meletakkan diri kita di atas segala bentuk permasalahan yang kita lihat. Kalau kita separa dengan permasalahan bersama kita tak nampak apa yang sebenarnya cara nak keluar daripada permasalahan. Jadinya bila kita melihat daripada atas tu kita lebih jelas apakah cabaran dan permasalahan yang akan kita cuba selesaikan mengikut kesesuaian masa dan isu yang dihadapi. Begitu juga bila sebut betul lah tadi hujung cakap saya itu cabaran. Sebenarnya cabaran tu bukan dia akan datang, dia akan bermula daripada perjalanan kita lagi. Jadi kita kena selesaikan apa sampai cabaran tu satu persatu mengikut masa dan ketika yang diperlukan. Kita tak boleh menganggap cabaran yang kita hadapi itu adalah sebagai halangan kepada kita untuk meneruskan perancangan seterusnya. Baik. Terima kasih di atas pandangan Tuan Haji ya. Sekali lagi saya nak tanya kepada semua ahli panel. Satu lagi soalan, tapi sebelum itu kita nak mengalu-alukan kedatangan mereka yang baru saja log in ya bersama kita di alam maya. Inilah dia sesi Kopitiam RT for All. Salam perpaduan kepada mereka yang terus menghantar mesej-mesej yang positif. Kita menyarankan bahawa kalau ada soalan daripada penonton-penonton kita, silalah typekan dan insya-Allah kita utarakan di forum kita di sini. Mana tahu siapa nak mengorek kunci kejayaan jemputan-jemputan kita di sini. Semuanya pemenang anugerah dan semuanya mempunyai dah ada pengalaman makan asam garam, kesusahan yang dibawakan dan sebagainya. Jadi kalau anda mempunyai kegusaran dalam KRT sendiri, sila utarakan. Inilah dia forum yang kita gunakan atau pelantar yang kita gunakan untuk mengutarakan
segala kemusykilan dan juga berkongsi tips-tips KRT. Inilah tempatnya. Jadi kita kembali kepada ahli-ahli panel kita. Saya teruja bila Tuan Haji cerita tentang hormat. Puan Nuraida pun ada cerita pasal hormat. Untuk saya, hormat menghormati ni dia merupakan teras utama. Jadi untuk ahli-ahli jemaah kita di sini yang lebih arif, lebih lama makan asam garam, mana satu yang lebih penting? Prihatin atau hormat menghormati? Mana satu? Sebab kalau kita kata prihatin, mungkin tiada rasa hormat di sana. Walaupun prihatin tu kita faham, tapi tak semestinya kita hormat. Jadi macam mana? Silakan. Sebenarnya kedua-duanya penting dalam kita berdepan dengan masyarakat. Hormat ni sebenarnya adalah asas kepada nilai hidup kita sebagai insan. Kita mesti ada sikap hormati. Kalau asas ni kita tidak bina sebaik mungkin, artinya kalau kita tak meletakkan diri kita ni dihormati, bagaimana kalau kita tak menghormati orang lain, macam mana menghormati kita? Bila dah selesai masalah asas ni, baru kita letak pada keprihatinan. Kalau kita prihatin, orang tengok personaliti kita ni, siapa kita yang kita prihatin dengan masalah orang-orang? Kalau kita sendiri tidak, orang tak ada rasa hormat pada kita, tak ada nilai peribadi kita dalam berdepan ataupun mendepani apa saja masalah. Jadi hormat dan prihatin ni antara dua perkara yang sangat penting. Cuma mana yang dulu kata DJ tadi. Jadi kita kena pastikan sebagai insan yang hidup dalam kita, sebaiknya kita menghormati orang lain dan secara otomatik orang untuk menghormati kita. Bagus, terima kasih Tuan Haji. Kita ke kedua wanita kita pula. Kita mulakan dengan Puan Nuraida dulu. Silakan. Kalau saya perlu ada hormat tu. Sebab kita dilahirkan memang dari awal kita memang dah ada perasaan hormat kan, diajar. Jadi bila dah ada rasa hormat, baru timbul keprihatinan. Tapi kadang kalau kita tengoklah, ada orang kadang dia tak ada jiwa hormat ni. Kadang dia lahir dengan prihatin dulu. Bila prihatin, lama-lama dia akan ada rasa hormat dalam diri dia kepada seorang tu. Dengan situasi lah, kita tengok situasi semasa. Tapi macam saya cakap tadi, kalau di Tabika kita memang terapkan hormat-menghormati lah kepada anak-anak. Sebab prihatin ni mereka belum berapa kanak-kanak kan, mereka belum dapat tangkap apa keprihatinan. Melainkan kita ada contoh-contoh lah sekali yang akan beri pada anak-anak. Macam Betul. Jadi hormat, dia orang akan tahu hormat tu dulu. Baru timbul prihatin. Terima kasih atas pandangan Puan Nuraida. Bernas. Betul, saya setuju pula tu. Cik Estefania pula macam mana kalau kita berdepan dengan remaja ya? Silakan. Okay, bagi pandangan saya, perasaan hormat tu akan wujud dia secara naturally sebab perasaan hormat tu kita sudah terapkan dari kecil. Jadi bagi pendapat saya, hormat tu orang cakap hormat tu mendahului segala-galanya ya. Sebab sebagai contoh, kami ahli jiran muda kan, kami terdiri daripada pelbagai peringkat umur yang berbeza-beza. Kami selain daripada kami yang sudah meningkat umur yang lebih mendahului, kami ada adik-adik kami yang berumur 18 tahun, 17 tahun. Dan kalau contohnya kami dalam program ada terutamanya dalam sesi mengutarakan pendapat. Kadang-kadang pendapat-pendapat ahli jawatan kuasa kami yang lebih belum orang cakap matang kiranya. Jadi kami sentiasa menghormati antara satu sama lain. Kami menerima pendapat-pendapat mereka semua. Jadi bagi saya hormat itu penting ya. Mendahului. Terima kasih Cik Estefania, terima kasih terutamanya untuk anak muda. Tapi untuk Tuan Haji Ramli ya, bila kita dengar komen seperti orang muda ni dia lahir dengan rasa hormat, dia dah memang dalam fitrah dia. Tapi setuju ke Tuan Haji Ramli, bukan semua budak-budak lahir dengan rasa hormat tersebut. Macam mana Tuan Haji? Terima kasih. Bagi saya, hormat tu asas lah. Bila ada rasa hormat,
baru keprihatinan itu akan timbul. Jadi untuk hormat menghormati apa yang dilakukan dalam macam di tempat saya lah di Gaji Tambah. Untuk ada apa-apa program yang mungkin bersesuaian dengan jalan muda. Jadi kita bagi kekayaan kepada jalan muda. Jadi segala daripada ini sampai ke Z lah program tersebut akan dikelolakan oleh jalan muda. Jadi apa-apa pandangan ataupun apa-apa yang bersesuaian dengan program tersebut kita ambil kira dan kita hormatilah apa yang pandangan beliau. Dan daripada situ maka terjalinlah keperhatian antara semua JK dalam KRT. Jadi bila ada rasa hormat baru ada rasa prihatin. Itulah dia pendapat Tuan Haji Ramli kita. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi kepada penonton-penonton kita yang masih rajin menaipkan komen-komen, ada juga yang mengucapkan tahniah buat semuanya pemenang, khasnya buat KRT Taman Intan. Ini mesti orang Johor ni. Ada orang Seremban pun mengucapkan tahniah kepada Puan Nuraida. Orang Sabah pun ada. Semuanya memberikan sokongan macam satu family yang besar. Kawasan Ruku Tetangga ni. Alhamdulillah, saya pun rasa teruja macam nak join balik begitu. Jadi, apa yang kita dapat ambil dari sini intisarinya, hormat merupakan suatu perkara asas untuk kejayaan suatu kawasan rukun tetangga. Bukan saja hormat antara penduduk-penduduk setempat, tapi dalam jawatan kuasa sendiri. Kita kena ingat ya, setiap ahli jawatan kuasa mengorbankan masa, mengorbankan tenaga dan ada juganya mengorbankan wang ringgit. Jadi kita kena hormat masa mereka dan hormat pengorbanan mereka. Betul ahli panel? Betul? Kalau betul setuju, thumbs up begini. Setuju. Ini macam 2 thumbs up. Okey, kita ada satu soalan daripada penonton ya. Apakah perancangan jiran muda KRT Kampung Tempasak dalam mendepani situasi norma baru? Cik Estefania, macam mana? Boleh jawab ke tidak? Okay, dalam so kita ada situasi sekarang norma baru kan. Kita kena biasakan dengan hidup bersama COVID sudah. Jadi salah satu inisiatif kami ataupun langkah kami ataupun sumbangan kami kepada komuniti kami di kampung kami, iaitu di Kampung Tempasak Kinaru Pukar, adalah dengan kami bekerjasama. Sebelum kami melakukan ini aktiviti, salah satu dia adalah kerjasama. Kami merancang, kami telah memilih keluarga-keluarga yang kurang berkemampuan dan kami telah memberi sumbangan pelitup muka dan juga sanitizer kepada keluarga-keluarga yang kurang berkemampuan. Dan kalau ditanya, biasanya kami akan ditanya, kamu sebagai jiran muda, dari mana kamu dapat sumbangan dana untuk memberi sumbangan tersebut? Okey, dana tersebut kami dengan sukarela, ahli jawatan kuasa kami, jiran muda kami berkongsi wang ringgit untuk yang seikhlas yang mampu, yang mana kami mampu, dan kami membeli peralatan-peralatan tersebut dan memberi sumbangan. Dan selain daripada itu, jiran muda kami juga telah menyebarkan maklumat mengenai kesedaran tentang bahayanya COVID-19 di perhentian-perhentian bas di setiap kampung dan juga di kawasan utama yang sentiasa dilalui oleh orang ramai, di kawasan balai raya kampung juga. Dan melalui aktiviti-aktiviti tersebut, orang kampung peka terhadap bahaya COVID-19 ni. Jadi, ada peningkatan kepekaan di sana ya kerana informasi yang diberikan. Ya, informasi, sebab seperti yang kita maklum bukan semua dan terutamanya golongan tua mempunyai akses ataupun capaian internet yang baik untuk melihat info-info mengenai COVID-19. Jadi kami mengambil inisiatif dengan mencetak risalah-risalah ataupun brosur mengenai COVID-19 ini, dan itulah kami menyebarkan dan kami menampallah di kawasan-kawasan yang boleh dilalui setiap hari. Dan syukur sehingga sekarang tiada kes
COVID dicatat di kampung kami. Dan saya sangat bersyukur sebab penduduk kampung, bukan saja di kampung Tampasak tetapi di seluruh, saya percaya di seluruh kawasan perkampungan masing memainkan peranan masing-masing dan sentiasa menjaga SOP yang telah ditetapkan dan menjaga diri masing-masing. Bagus, mendidik untuk menjaga suatu komuniti, kata kita jaga kita begitu. Alhamdulillah. Ya. Jadi itulah di antara strategi yang dikongsikan oleh Jiran Muda KRT Kampung Tampasak. InsyaAllah anda juga boleh mengambil sedikit tips di sana untuk dibawa ke KRT sendiri. Baiklah, kita masih sedang menjawab soalan-soalan daripada live chat kita. Saya ingin menyapa 2-3 orang di sini. Kebanyakan yang kata terbaik Japanese Malaysia, United we stand, divided we fall. Ada juga yang kata kirim salam kepada host. Terima kasih orang Sabah. Dan kebanyakannya mewawarkan perasaan sayang, cinta dan kasih kepada program ini dan juga kepada rakyat Malaysia. Kebanyakan juga mengucapkan tahniah kepada pemenang-pemenang kita. Semoga terus orang kata menceburkan diri dan memberikan yang terbaik untuk komuniti-komuniti anda. Baiklah, itulah dia strategi Jiran Muda KRT untuk mendepani situasi norma baharu ya. Jadi terutama untuk anak-anak muda. Bagaimana untuk ahli-ahli panel yang lain? Apakah strategi yang digunakan? Satu lagi soalan saya nak tanya, apakah cara untuk memastikan kelangsungan sesuatu projek ekonomi? Yang ini untuk Tuan Haji Ramli. Mesti orang dah tanya, wah bercucuk tanam ni, tapi macam mana kita nak sustainkan atau memastikan kelangsungan? Macam mana kalau harga naik, tiba-tiba harga baja naik dan sebagainya? Silakan. Terima kasih. Untuk KRT Taman Intan 2, bawah projek ekonomi ini, kita berbagai strategi lah yang kita buat. Di antaranya adalah sumbangan kepada masyarakat, iaitu memberikan kemudahan untuk belanja yang belum besar. Jadi memberi kemudahan pada komuniti setempat untuk berbelanja secara mudah. Jadi dia boleh datang, sebab kita strategi pemasaran kita adalah kita ada buat pasar pagi setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga pukul 11 pagi. Kita juga ada membuka booth di Pasar Tani Taman Intan. Jadi komuniti setempat dan warga setempat boleh berbelanja di tempat tersebut, iaitu memberi kemudahan belanja untuk barang dapur dengan harga yang bawah harga pasaran. Kemudian kita juga ada juga memberi merupakan sebagai platform terbaik dalam mengumpul dan perkongsian kepada semua warga. Jadi kalau dia datang tengok tempat kita, macam mana cara kita tanam pokok, macam mana boleh mengeluarkan hasil yang baik. Jadi kita bagi khidmat nasihat kepada dia. Dan kita ada satu projek yang kita namakan projek Usaha Tani Depan Pintu. Bila PKP ni banyak tak boleh nak keluar, jadi kita bagi satu projek yang kita namakan projek Usaha Tani Depan Pintu, iaitu kita bekalkan peralatan, anak benih dan juga masuklah baja dan sebagainya kepada semua warga yang berminat di hadapan rumah mereka masing-masing. Seronoklah. Seronok Jadi data tu siapa nak volunteer boleh tanam di rumah. Duduk di rumah, tanam di rumah terus. Jadi kita punya sistem kita agro pertanian yang kita buat adalah menggunakan sistem hidroponik. Iaitu kita tidak menggunakan minyak tanah. Kita menggunakan sepenuhnya air. Jadi kita akan bekalkan dengan NFT dengan 10 lubang ke 20 lubang ikut kemampuan yang dia nak. Kemudian dia akan tanam sayur kat situ, tanam lada ke, tanam sawi ke, tanam kangkung, bayam. Jadi hasil daripadanya sekiranya ada lebihan, dia akan bawa pergi kepada pasar tani, pasar pagi yang akan kita buat. Kemudian hasil daripadanya kita akan bagi sama rata. Oh, begitu. Jadi sebab kita bagi dia peralatan dan kita bagi dia benih. Jadi hasilnya tu sekiranya ada lebihan, kita akan bagi sama rata. Jadi bagi dia pun dapat, kita pun dapat sikit lah.
Bagus begitu. Yang kata hidup berkomuniti lah kan. Jadi strateginya. Jadi itu salah satu daripada strategi kami untuk menarik semua warga yang ada kat Taman Intan tu berminat ke arah pertanian bandar. Bagus. Jadi kepada ahli-ahli panel yang lain, inilah dia ambil tip daripada Tuan Haji Ramli. Ada 2 sesi lagi, ada pasar pagi, lepas tu ada pasar tani lagi. Saya pun muskil juga. Siapa yang menjaga kedai? Yang menjaga kedai ni orang komuniti jugalah. Untuk yang menjaga kedai, kita ada jawatankuasa kita. Kita ada jawatankuasa kita ada biro ekonomi yang ada jawatankuasa selama 10 orang. Jadi kita akan gilirkan. Macam untuk pasar pagi, kita akan ada bekerjasama juga dengan jawatankuasa yang dia pun ada juga keluarkan produk dia, iaitu produk yang memang kita keluarkan, iaitu krepek banyak berdadil dan juga krepek peria katak. Itu memang keluaran daripada Jerawan Reza. Juga setiap hari pagi, hari Jumaat tu, dia akan bawa jualan untuk minum pagi. Jual kuih-kuih dan peralatan-peralatan makanan-makanan lain lah. Dan juga kita ada jiran muda yang membuka mini market, iaitu untuk keperluan harian di tempat tersebut, di kawasan di lokasi kami, iaitu di Balai Raya Taman Intan. Jadi itu tak ada masalah. Kemudian yang di pasar tani, memang kita ada ambil 5 booth tu untuk satu booth untuk KRT ekonomi, satu booth untuk jalan wanita, satu booth lagi untuk jalan muda, dan ada 2 lagi untuk jalan muda. Jadi kita ada 5 booth tu, memang masing-masing dah ada yang menguruskannya lah. Wah, penggilingan tenaga ni memang luar biasa Tuan Haji. Luar biasa. Saya tak pernah dengar daripada KRT tempat-tempat lain. Makluman ni juga, dekat Balai Raya Taman Intan 2 tu, kita ada medan selera yang dikendalikan oleh jalan muda. Kita ada 6 peniaga di situ lah. Dan untuk makluman boleh buat projek jalan-jalan cik makan. Saya pasti sampai. Saya pasti sampai Tuan Haji tunggu saya sampai. Saya nak rasa sedap atau tidak, hashtag aku suka atau tidak. Terima kasih Tuan Haji di atas perkongsian anda. Kita ada satu lagi soalan daripada para penonton. Sini saya tanya kepada Guru Tabika TP Laman Cengal. Yang mana lebih berkesan? Edaran modul PNP atau kelas online atau atas talian? Memandangkan kebanyakan ibu bapa bekerja dan tiada di rumah pada 11 siang. Jadi macam mana Puan Nuraida? Boleh jawab? Sebagaimana kita tahu kan di Jenas sekarang ni pandemik COVID-19. Memang seawal Januari tempoh hari kami telah diedarkan dengan PDPR, yang mana ianya adalah pengajaran dan pembelajaran di rumah. Ada saya secara jujur saya katakan yang lebih berkesan adalah secara bersemuka. Sebab dengan kanak-kanak ni kita lebih bersemuka. Sebab kita kanak-kanak diperlukan ada rasa sentuhan, ada rasa kasih sayang kan bila kita mengajar. Apabila kita menggunakan online, memang kekangan daripada ibu bapa. Sebab sebagaimana kita tahu ibu bapa ada yang bekerja. Jadi kita nak bagi secara online dengan anak-anak, mereka tak dapat. Sebab kanak-kanak pembelajaran mereka berulang. Kita tak boleh kata nama. Ada nama je lah. Nama awak siapa. Kalau kita tak ulang-ulang, dia takkan dapat. Dia takkan faham. Jadi untuk saya secara jujur, pembelajaran secara bersemuka lebih berkesan, lebih berjaya daripada online. Terutamanya untuk anak-anak kecil ya. Untuk anak-anak kecil seusia 4-5 tahun, 4, 5 dan 6 ni memang susahlah untuk online. Prasekolah lah kira prasekolah. Kadang membebankan ibu bapa juga. Sebab ibu bapa pun banyak yang dia nak fikir kan, bila online ni nanti kan balik rumah, nanti dia tanya balik cikgu. Cikgu pagi tadi ajar apa semula? Kan. Jadi itu memang akan menjadi timbulkan masalah lah sebenarnya. Puan Nuraida, tengoklah suak saya macam ni. Ini sebab pembelajaran dari rumah lah ni. Tahu tidak? Dulu macam ni, sekarang dah begini dah.
Jadi itulah dia. Saya pun setuju dengan Puan Nuraida. Kebanyakan ibu bapa bekerja. Jadi sebab itulah saya rasa saranan Kementerian Pendidikan Malaysia untuk mula sekolah 1 hari bulan Mac. Ya, betul. Besok tak sabar ni nak bersama dengan anak-anak. Tu dia. Jadi alhamdulillah kepada ibu dan bapa, bersedialah anak-anak kita mula sekolah dan sangat diperlukan untuk tahap sosio-emosi mereka, ya. Jadi, ya, betul. Saya penuh yakin di Jenas bahawa bukan saya saja. Seluruh guru tabika satu Malaysia ni memang tak sabar untuk menunggu 1 Mac. Amin. Terima kasih di atas dedikasi cikgu-cikgu. Tanpa cikgu, siapalah kita semua. Terima kasih. Ya, betul. Okey, itulah dia. Soalan, kalau tak salah saya, soalan terakhir daripada live chat kita. Kita ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih ke semua jemputan-jemputan kita, kepada Tuan Haji Ramli, kepada Cik Estefania, kepada Puan Nuraida dan juga juara kita pada 2021 Tuan Haji Abdul Hafiz. Tahniah sekali lagi kepada Taman Pandan Mewah Hulu Langat. Semoga terus mengecapi kejayaan buat semua KRT kita. Baiklah, selamat bersekolah besok. Assalamualaikum dan terus maju jaya ahli-ahli panel saya. Terima kasih banyak-banyak diucapkan. Bersama. Baiklah. Para hadirin sekalian, kita menutup sesi Kopitiam RT for All kita. Saya pengacara anda Nazrin Rahman dan begitu teruja diberi peluang untuk bukan saja bersama-sama anda semua daripada kawasan rukun tetangga. Saya rasa teruja, banyak yang saya belajar dan banyak yang saya ingin bawa balik kepada taman saya sendiri, insya-Allah. Jadi teruskan usaha anda di luar sana. Kepada para penonton, terima kasih kerana terus bersama kita sampai akhir rancangan, dan kepada anda yang tidak dapat mengecapi kejayaan untuk anugerah kali ini, jadikannya sebagai pembakar semangat untuk kembali menjadi juara pada tahun 2 tahun dari sekarang. 2 tahun. Sekali dalam 2 tahun, ya. Alhamdulillah, sekali lagi saya Nazrin Rahman mengambil diri dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Ahad. Salam perpaduan. Salam sayang daripada saya. Jalan untuk tertubuhnya negara baru Malaysia itu sudahlah terbentang dengan jelasnya. Inilah yang dikehendaki satu teladan. Karena dunia pada waktu ini bergaduh berbagai-bagai, bergaduh kerana kelas orang ni lain, bergaduh kerana bangsa orang ni lain, bergaduh kerana bahasa orang ini lain, bergaduh kerana agama orang ini lain. Tapi bagi pihak kita, kita boleh hidup dengan baik, dengan manis muka, dengan perasaan kasih mesra antara satu dengan lain. Tidak terkira apa bangsa, apa agama, apa rupa, apa kulit, apa pun kita tak kira, asal kita boleh duduk sama sekali sebagai satu bangsa. Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Dari orang semenanjung, Borneo dan pulau, mari kita jaga